Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami merupakan pelajar pengajian ilmu kemanusiaan sedang akademik 2023-2024 semester 1. Kami akan membentangkan berkaitan tugasan HFF 225 falsafah dan isu semasa. Tajuk pembentangan kami iaitu isu kecerdasan buatan AI dalam kalangan pelajar USM mengenai cara penggunaan secara berhemah dan efektif. Nama beliau Dr. Tan Chee Sang. Tarikh pembentangan 16 Disember 2023. Kumpulan ini terdiri daripada 5 ahli kumpulan. Yang pertama, Syahidah binti Abdul Aziz, pemegang nombor metrik 161327. Yang kedua, Syamimi binti Abdul Syukur, pemegang nombor metrik 161356. Yang ketiga, Syamini Syahidah binti Syahya, pemegang nombor metrik 162427. Yang keempat, Syarmila binti Sahari, pemegang nombor metrik 157683. Dan yang terakhir iaitu yang kelima, Syasha Najibah binti Salim, pemegang nombor metrik 162075. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamini Syahidah binti Yahya. Hari ini saya akan membentangkan pengenalan bagi tajuk kajian ini. Sebelum kita memulakan tajuk kajian kita, pengenalan bagi tajuk kajian kita, izinkan saya membaca isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan ini. Dalam pembentangan ini mengandungi 7 isi kandungan. Yang pertama, pengenalan objektif. Ketiga, kaedah kajian. Keempat, tahap pengetahuan pelajar. Kelima, kesan positif dan negatif. Keenam, cara penggunaan. Dan ketujuh ialah rumusan. Okey, kita akan lihat pada pengenalan bagi tajuk kajian pembentangan kita. Okey, apakah itu AI? AI ialah singkatan kepada Artificial Intelligence atau kecerdasan dibuat. Dan secara general ataupun secara umumnya, kita dapat memahami bahawa AI ini satu alat teknologi yang membantu manusia dalam mengakses maklumat tanpa sepadan. Contohnya, Google dalam sebagai alat bantu terjemah dan bantu dalam perkembangan idea atau mencari isi-isi penting. Tetapi terdapat 2 pandangan sarjana yang dapat kita tekankan. Pertama, daripada S. Russell dan Norwick, mendefinisikan AI adalah satu program yang menjadikan sebuah mesin boleh berfungsi seperti manusia, termasuklah seperti membuat keputusan, menyelesaikan masalah dan membuat ramalan. Yang kedua, kita lihat daripada Shabi dan Anwar. Shabi Anwar mendefinisikan sistem AI dibangunkan bertujuan untuk melihat kemampuan mesin bagi mempelajari tingkah laku manusia serta memberi respon atau reaksi seperti manusia. Baiklah, daripada segi perkenalan ini, kita dapat melihat definisi umum yang saya nyatakan tadi dapat berhubung dengan pandangan sarjana kerana AI haruslah menjadi tempat yang memiliki maklumat yang begitu luas kerana kita punya peranan utama dalam mengakses AI adalah dalam mencari maklumat tanpa sepadan. Oleh itu, AI perlu menjadi tempat yang begitu luas dengan maklumat. Jadi kita dapat membuat andaian bahawa AI ni perlu lebih hebat daripada manusia kerana perlu membantu manusia dalam mengakses pelbagai maklumat. Dan membezakan AI ni dengan manusia adalah AI dapat menjimatkan waktu, iaitu lebih cekap dalam mencari maklumat berbanding manusia. Objektif kajian ini ialah mengkaji tahap pengetahuan pelajar terhadap penggunaan AI, kesan positif dan negatif penggunaan AI dalam kalangan pelajar USM, dan akhir sekali cara penggunaan AI yang berhemah dan efektif.
Terima kasih kepada rakan pembentang. Saya Syarmila akan meneruskan pembentangan kami berkaitan kaedah kajian. Di sini kami menggunakan dua kaedah kajian iaitu kaedah soal selidik dan kaedah rujukan bahan internet. Kaedah soal selidik ini merupakan kaedah utama yang kami gunakan untuk mendapatkan data dan maklumat bagi memenuhi objektif kajian kami. Kumpulan kami telah menggunakan Google Forms sebagai platform untuk mengedarkan barang soal selidik untuk mendapatkan jawapan responden dalam kalangan pelajar USM. Kami telah menghantar Google Form tersebut ke dalam grup rasmi HFF 225, status WhatsApp dan sebagainya. Asal daripada kaedah soal selidik, selama 52 orang responden telah mengisi barang soal selidik ini. Kaedah yang kedua iaitu kaedah rujukan bahan internet. Kumpulan kami juga telah menggunakan kaedah rujukan bahan internet seperti jurnal, berita dan laman web. Kami menggunakan beberapa bahan internet ini yang berkaitan penggunaan AI untuk membantu serba sedikit dalam pelaksanaan kajian ini. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Baiklah, terima kasih kepada rakan pembentang saya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang objektif kajian berkaitan isu kecerdasan buatan AI dalam kalangan pelajar USM. Baiklah, berdasarkan tinjauan kami telah mendapati bahawa majoriti pelajar USM mengetahui tentang penggunaan AI ini melalui media sosial ataupun internet. Hal ini berkemungkinan kerana media sosial merupakan salah satu platform yang besar untuk menyebarkan maklumat. Baiklah, berdasarkan tinjauan kami juga, kami telah mendapati bahawa kebanyakan pelajar USM ini telah menggunakan teknologi AI ini untuk mendapatkan maklumat tentang assignment mereka. Iaitu berdasarkan tinjauan kami sebanyak 88.5% yang telah menggunakan teknologi AI ini untuk menyiapkan assignment mereka. Selain itu, rata-rata pelajar USM juga telah menggunakan teknologi AI ini untuk kegunaan peribadi mereka, iaitu sebanyak 53.8% telah menggunakan teknologi AI untuk kegunaan peribadi mereka. Baiklah, tinjauan kami juga menunjukkan bahawa hanya 13.5% sahaja pelajar yang menggunakan teknologi AI untuk kegunaan perniagaan. Hal ini mungkin kerana kebanyakan pelajar USM hanya fokus kepada akademik mereka dan hanya segelintir sahaja yang menceburi bidang dalam perniagaan sambil belajar. Oleh itu, kami telah menyenaraikan beberapa aplikasi yang digunakan oleh pelajar dalam penggunaan teknologi AI ini. Dan keputusan menunjukkan bahawa ChatGPT merupakan satu aplikasi yang sering digunakan oleh pelajar USM. Hal ini berkemungkinan kerana ChatGPT akan menjawab soalan yang ditanyakan dengan baik mengikut bentuk-bentuk yang diinginkan oleh pelajar. Dan hal ini jelas menunjukkan bahawa ChatGPT akan memberikan jawapan yang diinginkan oleh pelajar sebagaimana soalan yang diberikan. Baiklah, untuk mengetahui tahap pengetahuan pelajar tentang penggunaan AI ini juga, kami telah bertanyakan tentang kepuasan mereka dalam penggunaan aplikasi AI ini. Baiklah, keputusan menunjukkan bahawa sebanyak 73.1% telah mengatakan bahawa penggunaan aplikasi AI ini adalah memuaskan. Namun, sebanyak 13.5% mengatakan bahawa penggunaan aplikasi AI ini kurang memuaskan. Hal ini jelas menunjukkan kebanyakan pelajar USM berpuas hati dengan penggunaan AI ini yang berkemungkinan dapat membantu mereka dalam banyak perkara. Baiklah, oleh itu saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan pembentang saya untuk menerangkan tentang objektif kajian yang seterusnya. Seterusnya, kesan. Kami telah nyatakan beberapa kesan positif dan juga negatif untuk mendapat persetujuan ataupun pendapat daripada para pelajar. Antara kesan positif yang kami nyatakan ialah penggunaan AI membantu pelajar dalam memahami dan memperbaiki tahap pengetahuan dengan lebih cepat. Seterusnya, membantu pelajar menjimatkan masa kerana tugasan dan latihan dapat diselesaikan dengan segera. Memberi pendedahan kepada pelajar tentang sumber literasi bahasa asing bersertakan terjemahan.
Seterusnya, membantu pelajar untuk melakukan pembelajaran kendiri melalui penyediaan sumber rujukan dan bimbingan yang disediakan. Akhir sekali, membantu para pelajar untuk mengembangkan idea asal. Ini merupakan data yang kami peroleh daripada kesan positif. Sebanyak 44.2% yang amat setuju dengan penggunaan AI dapat membantu pelajar menjimatkan masa kerana tugasan dan latihan dapat diselesaikan dengan segera. Selebihnya, 59.6% responden bersetuju bahawa penggunaan AI membantu pelajar melakukan pembelajaran kendiri melalui penyediaan sumber rujukan dan bimbingan yang disediakan. Seramai 25% daripada responden tidak pasti sekiranya penggunaan AI ini membantu pelajar dalam memahami dan memperbaiki tahap pengetahuan dengan lebih cepat dan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sumber literasi bahasa asing bersertakan terjemahan. Dan selebihnya tidak setuju dengan kenyataan yang dikemukakan. Seterusnya, antara kesan negatif yang kami nyatakan ialah penggunaan AI dapat mengurangkan tahap kreativiti pelajar, penggunaan AI menyebabkan pelajar kurang menghasilkan idea sendiri, penggunaan AI menyebabkan pelajar mudah untuk melakukan plagiat, dan seterusnya penggunaan AI menyebabkan pelajar suka melakukan sesuatu perkara tanpa bantuan AI. Dan akhir sekali, penggunaan AI boleh menyebabkan berlakunya banyak kesalahan tata bahasa, terutamanya melalui aspek terjemahan. Data bagi kesan negatif menunjukkan bahawa 40.4% sangat setuju dengan penggunaan AI menyebabkan pelajar mudah untuk melakukan plagiat. Seterusnya, seramai 46.2% pula setuju kerana penggunaan AI boleh menyebabkan berlaku banyak kesalahan tata bahasa terutamanya melalui aspek terjemahan. Seterusnya, 23.1% rata-rata mereka tidak pasti sekiranya penggunaan AI ini menyebabkan pelajar kurang menghasilkan idea sendiri. Baiklah, terima kasih kepada pembentang sebelumnya, iaitu Syamimi binti Abdul Syukur. Seterusnya, saya, Syahidah binti Abdul Aziz, akan membentangkan cara penggunaan AI. Cara penggunaan AI secara berhemah dan efektif dalam kalangan pelajar USM. Pada rajah ini, kita dapat lihat peratusan yang paling tinggi adalah ramai pelajar memilih AI sebagai alat bantu sahaja, iaitu sebanyak 23.5%. Peratusan kedua tertinggi pula adalah menjadikan AI sebagai pencarian ataupun pengembangan idea sahaja, iaitu 21.8%. Seterusnya, peratusan ketiga tertinggi pula adalah menjadikan AI sebagai asas panduan dan rujukan, iaitu sebanyak 21.2%. Yang keempat, menjadikan AI untuk mendapatkan maklumat, namun ia perlu berdasarkan sumber yang dipercayai ataupun sahih, iaitu sebanyak 17.1%. Yang kelima, ada juga pelajar berfikir secara logik dahulu sebelum menggunakan maklumat daripada AI, iaitu sebanyak 16.5%. Tambahan lagi, ada juga pelajar-pelajar USM mengatakan bahawa mereka menggunakan AI untuk yang pertama, mengembangkan tata bahasa dan juga sebagai alat bantu translasi. Dan yang kedua, untuk mendapat gambaran sesuatu teks akademik secara am sebelum mengkaji teks tersebut dengan lebih mendalam. Jika kita lihat pada kesemua pilihan jawapan yang diberikan, ia memberikan maksud yang lebih kurang dan yang paling penting ia saling berkait rapat. Jadi, keseluruhan yang kami, para pembentang, dapat rangkumkan berdasarkan jawapan yang telah dipilih oleh pelajar-pelajar USM mendapati bahawa pelajar-pelajar USM boleh dikatakan kerap menggunakan AI, namun mereka bertindak secara bijak, iaitu tidak menyalahgunakan aplikasi AI dengan sewenang-wenangnya. Generasi muda ini tidak salah menggunakan AI untuk kemudahan. Cuma tidak perlulah berlebihan sehingga menjadi hamba kepada teknologi. Saya yakin
Pelajar-pelajar Universiti Sains Malaysia ini mampu mengawal dan mengendalikan penggunaan aplikasi AI bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, tetapi tidak lain hanyalah untuk mendapatkan beberapa bantuan ataupun idea secara cepat dan mudah bagi melakukan sesuatu pekerjaan yang memerlukan pemikiran kritis. Yang terakhir, rumusan bagi pembentangan penggunaan AI dalam kalangan pelajar USM akan dibentangkan oleh Sharmila binti Sahari. Baiklah, secara rumusannya, penggunaan teknologi Artificial Intelligence AI atau dikenali sebagai kecerdasan buatan semakin berkembang pesat secara globalisasi. Penggunaan AI telah memberikan manfaat kepada pengguna, terutamanya pelajar, untuk memudahkan pelaksanaan tugasan mereka dalam pendidikan. Walaupun begitu, penggunaan AI juga dapat memberikan kesan negatif kepada pengguna sama ada dari segi sikap, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Melalui dapatan kajian, sebanyak 84.6% telah mempunyai pengetahuan tentang penggunaan AI. Secara rumusannya, dapat dirumuskan bahawa pengguna perlulah bijak dalam menggunakan teknologi AI secara berhemah dan efektif agar tidak menjejaskan kualiti diri sendiri. Baiklah, ini merupakan senarai rujukan yang telah kami gunakan untuk kajian ini. Baiklah, di depan ada lembah rata, di hujungnya tumbuh melati. Mohon maaf segala kata. Semoga presentasi ini berkenan di hati. Sekian itu saja daripada pembentangan kami. Terima kasih.